Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni, pagi ni celak mata daripada lena pagi tadi. Hidup bagi kita, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sampai pagi ni dalam keadaan Allah bagi kita iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam itu kekal sampailah kita mati suatu masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan barisan pengurusan surau Waqaf Siti Aisyah, muslimin, mukminin, tuan-tuan guru, alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat semua tuan-tuan. Alhamdulillah boleh main juga hari ni kita rumah Allah. Walaupun kita hari ni diuji dengan ujian, iaitu hujan, kan, rahmat dan ujian. Kan maklumlah bila main hujan ni dia lena, dia dah lajak. Jadi orang yang boleh bangkit tu kira alhamdulillah. Mungkin dia telah merasai nikmat halawatul iman, kemanisan iman untuk datang ke rumah Allah. Nah, abang tuan-tuan, mai rumah Allah Ta'ala ni bukan satu benda yang kita nampak ringan. Kadang-kadang orang hak sebelah masjid pun tak boleh mai. Kan, dia memerlukan mujahadah. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran sekalipun tentang menunaikan salat itu satu benda yang sangat besar. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabirah. Kan, mintalah tolong kepada Allah dalam keadaan kamu dengan cara kamu sabar dan juga salat. Dan Allah sambung sikit lagi, Allah Ta'ala kata apa? Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya salat itu satu benda yang sangat berat, satu benda yang sangat besar. Kan, bagi orang, illa 'alal khashi'in, melainkan bagi orang yang khusyuk kepada Allah. Dan Allah sebut lagi dalam surah yang lain, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang boleh main rumah Allah ni adalah orang yang benar-benar beriman kepada aku, kata Allah. Yang beriman kepada hari kiamat, dia tahu suatu hari nanti dia akan mati dan dia akan dibangkitkan di hari akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan keberadaan kita menguatkan lagi iman kita. Baik, salam ma'al hijrah, salam tahun baru 1445. Mudah-mudahan amalan kita pada tahun 1444 itu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan pada 1444 tahun lepas diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan, seperti mana yang kita doa pada doa akhir tahun, yang kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala mengampuni kita, agar Allah Ta'ala tak putuskan pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pergantungan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga doa pada doa awal tahun hari itu. Ya, apa yang kita minta? Kita minta kepada Allah, nas'alukal isma fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah lindung kita daripada syaitan. Syaitan ni dia akan kacau kita sampai kita mati, tugas dia. Dan kita minta lindung bukan sekadar syaitan, kita minta lindung juga daripada awliyaihi, dia punya penyokong-penyokong dia. Kan, penyokong-penyokong syaitan. Dan kita minta juga lindung kepada Allah daripada wajunudihi, tentera-tentera syaitan. Kemudian kita sambung lagi doa, wal'aun ala hadhihi nafsul ammarati bisu. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita ataupun tolong kita, bantu kita atas hawa nafsu ammarah yang dok ajak kita buat jahat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta doa lagi pada penghujung doa tu, kita minta apa? Wal ishtighal, minta Allah Ta'ala sibukkan kita bima yuqarribuna ilaika zulfa,
minta Allah Ta'ala sibukkan kita dengan hal-hal yang boleh dekatkan kita dengan Allah. Kita faham lah, ni banyak perkara yang hal-hal yang kita buat menjauhkan kita daripada Allah. Kita ralik dengan perkara-perkara yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun baru ni tahun yang lebih baik, tahun yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita akan sambung pengajian kitab Munyatul Musalli pada bab sujud sahwi pada muka surat yang ke-54. Pada bulan lepas kita sentuh beberapa perkara ataupun masalah-masalah yang disunatkan sujud sahwi. Antaranya iaitu tertinggal tahiyat awal. Tertinggal tahiyat awal. Tertinggal tahiyat awal pun dia ada dua macam. Kalau imam tu tak sampai level rokok lagi, dia turun balik, tak perlu sujud sahwi. Kan dia nak bangkit Allah, tak naik sampai level rokok, dia turun balik duduk, tak apa, yang tu tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia dah tegak dah, tok imam jalankan terus, yang tu disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau tok imam terlupa dah buat sujud sahwi, tak mengapa, jangan duk pergi subhanallah tok imam pula. Yang tu kena faham betul-betul, jangan duk pergi subhanallah tok imam. Kalau tok imam tahu sujud sahwi, pergi subhanallah, tok imam pun tak tahu sebab apa, dia dah bagi salam dah. Yang tu kena faham betul-betul tuan-tuan, kena clear begitu-betul. Sama juga dengan doa kunut. Kan doa kunut, sami'allahu liman hamidah, tok imam tak baca doa kunut, dia turun Allah, tapi tak sampai level rokok, dia berteringat, dia naik balik. Yang tu tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia turun sampai sujud terus, disunatkan sujud sahwi. Kena faham no? Kena clear benda-benda lagu tu. Baik, yang tu kita tengok pada muka surat yang ke-54. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud walau sebanyak mana pun kelupaan dia. Walau banyak mana pun kelupaannya. Diwajib meniatkan sujud dia. Waktu nak sujud tu kena niat, ni nak turun sujud sahwi ni. Clear no? Sujud sahwi kita buat 2 kali sujud walaupun sebanyak mana pun kelupaan dia. Maksud kata tadi dia tertinggal sunat ab'ad, tahiyat awal pun dia tinggal, kemudian dia tinggal bacaan Allahumma salli ala Muhammad, syahadah selawat atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia tertinggal. Jadi dia tinggal banyak perkara ataupun sunat ab'ad yang menyebabkan disunatkan sujud sahwi. Dia tinggal banyak. Dia tak duduk tahiyat awal sepasal, tak baca tahiyat awal sepasal, kemudiannya tak selawat atas Nabi lepas tahiyat awal, Allahumma salli ala sayyidina, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada tahiyat awal tu. Lepas tu tak baca doa pun, dia tinggal banyak, tapi sujud sahwi sekali ya, iaitu 2 kali sujud. Kena faham no? Tak semestinya kata ni kena banyak kali sujud ni sebab aku banyak benda sunat ba'ad aku tinggal. Tak kena. Dia hanya kena sujud 2 kali itu untuk semua perkara sunat ba'ad yang dia tinggalkan, sama ada sengaja ataupun jahil ataupun tak sengaja, yang tu. Dan waktu nak sujud itu kena niat dalam hati. Ni niat apa? Niat untuk sujud. Takut kita niat, tak niat, takut dikira menambah-nambahkan amalan, menambah-nambahkan perbuatan dalam solat. Tempat dia waktu bila? Tempatnya sebelum bagi salam, lepas baca tahiyat akhir. Kan kita baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam sujud, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci Allah, la yanam yang tidak tidur, wa la yasu yang tidak lupa. Kita ni lupa tuan-tuan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Nama pun manusia, asal perkataan nisyan, pelupa. Kan kita ni memang pelupa, itu benda yang biasalah kan. Sebab tu kita minta pada Allah agar menguatkan ingatan. Sebab tu antara banyak amalan-amalan untuk guru lama-lama untuk kita memperkuatkan ingatan kita macam-macam lah, dengan zikirnya ataupun dengan contoh tuan-tuan kalau baca-baca lupa kan, ambil tangan ni yang tok guru saya ajar, letak kat dahi,
baca ayat sanuqri'uka fala tansa. Hak kita baca sabih isma rabbikal a'la tu. Betul tak katakan sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ataupun kita boleh banyakkan selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kadang-kadang kita terlupa ni sebab ghalid, waktu sembahyang ni ghalid. Kan sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan dalam kitabnya, dia katakan apa? Mustahab, dianjurkan, disunatkan untuk kita membaca surah An-Nas. Baca surah An-Nas sebelum mana solat. Kan sebelum takbir awal kan kita duduk berdiri saf, rapatkan saf, apa semua tu. Waktu duduk berdiri tu sunat baca, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sunat kita baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astaghfirullah. Sebab apa? Kita minta lindung kepada Allah daripada syaitan. Sebab syaitan ni dia akan ganggu. Dia akan ganggu kita walaupun dalam ibadah. Sebab tu kita kena isti'adzah banyak, istighfar banyak-banyak. Yang tu. Jadi waktu bila nak baca tu, waktu sebelum bagi salam, turun sujud 2 kali, dan setiap kali sujud itu kita baca dengan lafaz subhana man la yanamu wa la yasu. Tak baca yang tu boleh tak? Boleh. Bacaan itu juga sunat. Tapi kalau kita niat nak sujud sahwi, sujud tapi tak ada baca apa pun diterima juga. Jelas no? Baik. Jika diberi salam dengan sengaja, luputlah sujudnya. Dengar, jika diberi salam dengan sengaja, dia lupa beri salam assalamualaikum, betul dia turun sujud balik, tak apa. Tapi kalau sengaja beri salam tak boleh, maka sujud itu tidak lagi dikira sebagai sujud sahwi. Kerana kalau lupa pun tak boleh lupa, masa lupa tu lama sangat. Yang tu, kalau lupa lama sangat maka luputlah sujudnya. Tapi kalau sat lupa tak apa, boleh sambung dengan sujud tadi, maka ianya sunat. Yang tu. Dan apabila dia sujud bererti dia kembali kepada solat, maka dia wajib mengulangi salam yang lain. Tapi dia dah bagi salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi, dia lupa, kata nak buat sujud sahwi, dia sujud, habis sujud lagi naik balik bagi salam sekali lagi. Kena clear bagi salam sekali lagi. Yang tu habis. Yang tu bab tu. Dan penghabisannya, dan jika berhadas maka batallah solat dia. Berhadas ni maksud dia kentut ke apa, patai. Kita pernah sebut hari tu, kalau terkentut, tengok-tengok kentut pada salam yang pertama, jangan sambung pada salam yang kedua. Bukan sambung kentut, jangan sambung salam. Kan? Sambung kentut pula. Kan, jangan sambung kentut, sambung salam. Contoh macam mana? Kita tak tahan dah ni. Kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, brok kentut. Salam kedua tak payah bagi. Maka solat tadi sah. Tapi kalau dia sambung juga assalamualaikum warahmatullahi, batal solat tadi. Clear? Kalau kentut sesudah salam yang pertama, solat masih dikira sah. Sebab yang wajib adalah, rukunnya adalah salam yang pertama. Tapi dia pergi sambung juga, maka batal solat. Ingat kalau tak tahan sangat, bagi salam yang pertama, kentut, lepas tu bangun, pergi berak bang. Nak tu kena faham. Tapi kalau dia sambung juga pergi kentut had nombor 2, batal semayang dia. Yang tu baik. Sebelum solat, okey, kita tengok sunat-sunat yang dituntut sebelum masuk semayang. Terkejut apa dia? Duduk, ingatkan duduk Robi Fili ya. Okey, duduk di antara dua sujud sahwi, nak baca apa? Okey, ada beberapa kaifiat untuk kita baca. Yang pertama, tak payah baca apa, naik, lepas tu sujud balik. Adapun kita boleh baca Rabbighfirli semata-mata, memadai. Clear yang tu. Ingatkan tak jangan sujud di antara dua sujud tadi, kan Rabbighfirli warhamni wajburni tu. Itu boleh betul Baik. Sunat yang dituntut sebelum solat, ataupun kita panggil semayang lah waktu kita, bahasa kita.
Baik, sebelum sembahyang dituntut mengerjakan azan dan iqamah. Ia hendaklah dilakukan di tempat berpagar seperti dinding tiang benda yang tinggi 3 hasta, dihampar sejadah atau digariskan di hadapannya mulai daripada tumit hingga kadar 3 hasta di hadapannya. Kan yang ni kalau dalam pagar lah. Dan tuan-tuan, untuk muazzin kalau di masjid kan, untuk tukang bilai macam ni okey. Kadang-kadang ada masjid dia suka kurung untuk bilai kan, dalam bilik kan kurung untuk bilai dalam bilik. Sebaiknya bagi jemaah nampak tok bilai tu, itu yang paling baik. Sebab tu masjid-masjid lama-lama, masjid onto dulu-dulu, tok bilai nampak, kita nampak tok bilai tu azan. Masjid lah ni kebanyakan dia depa kurung untuk bilai kan, depa kurung untuk bilai. Dia sekadar berpagar je tu je, bukan tutup bilik tu kan, kena jelas tu. Tapi tak ada masalah pun dia nak kurung untuk bilai dalam bilik tu nak azan kan. Mungkin untuk bilai tu kata malu lah nak azan orang tengok kan. Waktu tarik hayya 'alas solah tu muka berkerut kan, dia tarik dengan 15 harakat, dia malu yang tu. Baik, tu yang dituntut azan dan iqamah. Ni pun jadi isu dulu, azan tak boleh azan apa semua ni kan, yang tu. Azan hukum dia apa tuan-tuan? Hukum dia sunat muakkad. Sunat. Marah tak boleh azan. Hak marah tu matu azan tak main masjid pun. Yang tu. Kena faham. Tak yang ni kadang-kadang orang suka menggunakan isu-isu macam ni atas jalan politik. Yang tu kita kena perkeli betul-betul. Bab hukum sunat kita kata sunat, bab wajib kita kata wajib. Contoh lagi penggunaan speaker. Betul tuan-tuan, kita tak boleh guna speaker waktu kuliah pada luar. Kalau jemaah kita ataupun kawasan sekitar jiran-jiran marah tak boleh. Tapi orang guna isu politik benda ni kan. Ustaz kita negeri, ustaz ni sampai kawan saya hak Negeri Sembilan Melaka main WhatsApp oi zalimnya negeri hang, awak pasal apa tak boleh azan Siapa kata tak boleh azan? Hak tak boleh azan tu mungkin dia tengah lena kot waktu subuh kan, tok bila azan dia tengah lena tak dengar lah. Boleh azan kuliah, kuliah kita pun tahu hukum dia lagu mana kan. Kuliah ni tuan-tuan, penggunaan speaker luar jikalau persekitaran ataupun rakyat masyarakat setempat okey. Kalau dia tak boleh, tak boleh. Sebenarnya itu mengganggu hak kejiranan, kena faham. Tapi bila biasalah main dengan babi isu politik ni, depa pusing-pusing mana. Saya tak suka bila orang menggunakan sesuatu hukum agama atas dasar politik. Yang tu tak syok gitu kan. Jadi orang akan anggap orang Islam ni leceh, anggap orang Islam ini menyusahkan. Nanti padahal Islam itu memudahkan. Kena faham benda lagu tu. Baik, perkara-perkara yang makruh dalam solat. Perkara yang makruh dalam solat. Baik, sebelum tu saya nak ada orang tanya saya tu berkenaan dengan Allahumma salli ala Muhammad, jarak atau imam kan, jarak atau imam dengan makmum. Ada masjid dia tak jauh gila sejadah tu imam, ni dekat. Ada masjid jauh. Berapa sebenarnya jarak tuan-tuan? 140 hingga 150 cm. Clear? Ataupun 3 hasta. 3 hasta. Hasta 3 kira. Jangan lebih daripada tu. Tu imam. Clear no? Kalau ikut kiraan kita 150 cm itu memadai untuk jarak. Dia kira macam mana? Kaki tumit jemaah dengan tumit imam. Dia kira lagu tu. Sebab tu kiraan dia, tuan-tuan tengok ini. Dia 4 kaki. Sebab apa 4 kaki? Tuan-tuan faham sebab apa 4 kaki? Kalau orang lintas lebih pada 4 kaki tu, tidak dikira dosa. Tapi kalau dia lintas kurang pada 4 kaki, orang yang lintas tengah orang sembahyang, dia lintas, dosa. Malahan bukan dosa kecil tuan-tuan, dosa besar. Jadi nak lintas orang tengah sembahyang ni, kena lintas melebihi 4 kaki. Melebihi 4 kaki. Ataupun kalau hang sembahyang seorang-seorang, ambil bubuh satu pendinding, sutrah. Melebihi macam mana surah? Kiraan sutrah lagu mana? Ambil satu benda yang melebihi sejengkal, tak depan. Tak kotak tu ke, rak tu ke, tak depan.
Ataupun ambil beg ni, dirikan beg ni ke depan dia. Clear? Ataupun sebaiknya tuan-tuan, kalau tuan semayang, semayang sunat lah kan, habis semayang sunat, cari tiang. Tiang pun tak payah duduk rapat dengan tiang, bahu kanan cukup memadai dengan tiang tersebut yang tu. Nanti kita akan sentuh ke. Okey, Mekah. Okey, tu orang tanya soalan, semayang fardu kan, fardu ni fardu ke sunat? Orang tanya fardu ke sunat. Orang yang langkah tu, waktu orang tu semayang sunat ke fardu? Fardu. Okey, dalam bab solat berjemaah, ada juga pendapat yang mengatakan apa? Jangan lintas orang. Apa dia? Jangan lintas orang hak semayang depan orang semayang. Akan tetapi ada juga pendapat kata apa? Lintas depa tak apa, jangan lintas imam je. Clear tak? Sebab depa bermakmumkan imam tersebut. Jadi dia punya sutrah apa dia? Imam. Betul. Clear. Tapi pendapat kita, sebahagian pendapat ulama Syafi'i kata apa? Tak boleh lintas. Kena clear. Tapi ialah ada sebahagian juga mungkin depa menggunakan pendapat yang kata boleh lintas sebab menggunakan imam sebagai dia punya utama. Lintas depan tu imam, yang tu yang tak boleh. Kena jelas no? Dua bab yang tu. Tapi memang betul orang Mekah, orang di Mekah Masjidil Haram, orang lintas ikut dan lah. Kan hati-hati lah, kita jangan biasakan benda tu. Kalau nak lintas juga tuan-tuan, kita bawa benda jadikan ianya sutrah. Clear tak? Kita bawa apa nama beg ke, apa ke, kasut slipper kita kan, kasut slipper kita tak. Sebelum nak lintas dia, kita tak kasut slipper. Dan orang juga tengah semayang kan, orang nak lintas kita halang tangan. Tengah semayang ni, dia nak melintas, halang, tak payah cakap apa-apa. Jangan bercakap, weh, tengah semayang ni. Tak ada. Angkat tangan, itu adalah sunnah. Yang tu, sekali dia kita angkat tangan, dia pergi salam pula kan. Dia faham lah, orang yang mengaji dia akan faham yang tu. Okey, baiklah. Kita tengok pada perkara yang makruh dalam solat. Makruh, apa maksud makruh? Apabila melakukan perkara tersebut, solat tetap sah. Solat tetap sah. Kena jelas tapi tak digalakkan kita buat. Kalau tinggalkan perkara-perkara makruh, kita dapat pahala. Kita kena faham, orang kita ni selalunya terbalik. Tak makruh tu yang dia nak buat sangat, tak sunat tak mau buat. Alasan apa? Contoh sunat. Sunat je pun tak apa lah, tak buat pun tak apa. Nampak orang kita. Lepas tu macam perkara makruh, Allah tak apa lah, hang buat pun tak apa, makruh je, bukannya haram. Sepatutnya hang perbanyakkan perkara sunat, hang elak buat perkara makruh. Ni terbalik kuang. Kan yang perkara sunat tak mau buat sebab apa? Alasan sunat je pun bukan wajib. Macam perkara makruh dia nak buat sangat, alah makruh je pun bukannya haram. Pelik. Sepatutnya kita banyakkan perkara sunat, elakkan melakukan perkara makruh. Yang tu, baik. Kita tengok takat mana boleh pergi. Sebab saya nak kena pergi Sungai Bakar pula ni. Sungai Bakar sama Masyarakat Syariah. Sama. Saya jadi hakim hafazan. Tu yang main pakai macam ni. Tak pernah pakai jadi main kuliah. Tu lah. Syarahan. Saya jadi hakim hafazan di Mahat Syariah Sungai Bakar pula. Nak pergi tak? Ada tu pergi tak? Saya jumpa di sana insya-Allah. Baik, perkara-perkara makruh dalam solat. Okey kalau boleh jangan buat lah. Abang siap, makruh ni walaupun boleh buat tapi jangan buat. Karaha, apa maksud karaha? Perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci oleh Allah, tapi dia sah. Iaitu berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya, atau melihat ke langit, sebab itu adalah permainan syaitan. Tengok semayang, tengok merata, saat tengok kawan sebelah, saat tengok, tapi dada tak berubah, sah lah. Kalau dia berubah dada, tak menghadap kiblat, batal semayang dia. Tapi dia tak berubah, dia tengok. Ada jenis ego ni banyak. Kan dia saja tengok orang semayang, tengok orang, kan tengok, bukan tengok atas bawah, tengok sampai kuku-kuku orang pun tengok. Kan lepas tu tanya, "Ui, kuku tu imam panjang noh. Kuku dia ni panjang, sah tak semayang?" Dia tengok habis merata. Ingat, memang itu adalah permainan syaitan. Sebab itu kita disunatkan tengok tempat sujud.
supaya nak bagi kita fokus dalam sembahyang kita. Dalam mazhab Syafi'i menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sunat kita tengok tempat sujud. Waktu tengah sembahyang diri tu sunat tengok tempat sujud. Tengok tak tengok boleh tak? Boleh. Contoh tok imam tengok depan, boleh. Melainkan kalau tok imam tengok depan, sat tengok kanan, sat tengok kiri, tak boleh. Bukan tak boleh, makruh hukum dia. Jangan, saya mudah anggap apa? Mudah anggap kalau boleh jangan buatlah. Betul. Tapi tok imam kadang-kadang dia suka tengok depan. Boleh tak? Ya boleh. Macam saya pun kadang-kadang saya sembahyang, kalau saya jadi imam lah, kalau saya jadi imam saya akan tengok tempat sujud. Kalau saya jadi imam saya akan tengok depan. Sebab apa? Saya nak membayangi ayat-ayat yang kita nak baca tu. Jenis saya tu. Clear lah? Baik. Kemudian makruh lagi menutup mulut dengan kain dan sebagainya, melainkan bila dia menguap maka disunatkan menutup mulutnya dengan tangan. Ini masuk apa? Pakai mask. Pakai mask hukum dia makruh. Kan, tapi sebab kita dulu Covid kan, tak apalah. Dah ni dah Covid dah tak ada, tak payah pakai mask. Melainkan kalau dia khawatir, dia takut, kalau aku tak pakai ni takut virus mai kat aku pula tak nak sihat pula, pakai tak apa. Jelas tak? Tutup muka dengan kain itu hukum dia adalah makruh. Sebab tu orang pernah tanya dulu awal-awal sebelum Covid tahun 2020. Kita punya Covid bulan 3 kan. Bulan 3 kita lockdown 17 bulan 3 2020. Saya ingat lagi tarikh lockdown, memang saya ingat. Sebab apa? Tiket saya ke Indonesia masa tu 18 bulan. Saya nak kena pergi pesantren Yayasan Al-Azhar, pergi mengajar di sana. Jadi burn tiket, burn hotel, semua burn kan, macam tu. Lepas tu tak dapat balik return lah. Biasalah pergi dengan AA pula kan, tak dapat balik Mereka bagi pun tak tahulah, mereka kata nak redeem sampai kelar tak dapat balik point tu kan. Tak apalah, pergi mereka lah yang tu. Jadi Covid dulu ada, tapi sebelum Covid tu, waktu tu orang duk tanya influenza, anak saya kena influenza A masa tu, bulan 1 pergi hospital Kepala Batas, doktor kata ni influenza apa masa tu. Lepas tu pergi ngajak di Masjid Timah, ada seorang jemaah tanya saya, Ustaz, saya kalau pakai mask boleh tak Ustaz? Sebab lah ni influenza duk banyak, cakap tu sebelum Covid main, dia sebut. Saya kata kalau dikhawatiri untuk takut akan penyakit mai kat kita, boleh. Tapi kalau sengaja pakai, tak boleh. Hukum dia adalah, bukan tak boleh, hukum dia makruh. Mudah saya abang tak boleh lah perkara makruh ni. Kelas. Akan tetapi kalau menguap, tengah sembahyang menguap, kan biasalah tok imam baca sedap macam mana pun main dengan mengantuk ni, mengantuk juga kan, dia menguap, sunat tutup mulut. Itu sunat pula. Tengah menguap sunat tutup mulut kan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dipegang mulutnya dengan tangan, sesungguhnya syaitan itu masuk menerusi mulutnya. Yang tu. Jadi menguap tutup mulut kan, yang tu. Kaedah tutup menguap macam mana nak tutup? Boleh macam ni, boleh macam ni pun boleh. Sebab apa macam ni? Kita mengisyaratkan seolah-olah apa? Hanya layak hang dengan tangan aku basuh tai. Clear kan? Syaitan dia nak masuk, kita tutup. Jadi level syaitan ni dengan nanti macam tu nak ibaratkan. Yang pentingnya adalah tutup yang tu. Tak kira tutup lagu ni pun tak apa yang tu. Kemudiannya menyingkapkan rambut dan pakaian kerana ditegah oleh sebuah hadis, tetapi dimaafkan untuk perempuan tidak mengapa ia bersembahyang dengan sanggulnya atau dengan jalinan rambutnya kerana kesukaran bukanya. Yang tu menyingkap, ikat rambut pun tak boleh tuan-tuan. Yang tu kalau boleh sembahyang lepaskan. Tapi tengah sembahyang kena jaga, benda lagu tu kena jaga. Kadang-kadang kita rambut panjang tu bagus, tapi tolong jagalah yang tu. Nombor 4, meludah ke hadapan. Yang ni tak ada dibuat orang lagi lah, tapi hukum dia makruh. Meludah ke hadapan atau ke kanan ketika solat, tetapi dibolehkan meludah ke kiri ataupun di bawah tapak kakinya jika ia bukan masjid. Tak tahan sangat tengah baca-baca, rasa nak ludah, boleh ludah, tapi pastikan tempat yang dia sembahyang tu bukan masjid. Contoh dia sembahyang tepi jalan, lagu tu kita jaranglah nampak, tapi negara Arab biasalah benda tu, sembahyang tepi jalan,
kan, semayang apa nama atas divider kan, atas koridor tu, yang tu benda tu biasa kan. Sebab apa? Larangan kalau ludah dalam masjid hukumnya adalah haram. Ludah dalam masjid hukumnya haram. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bisaqu fil masjid khati'ah. Bisaq itu maksudnya menudah, bisaq. Bisaqu fil masjid khati'ah, menudah dalam masjid itu merupakan satu kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, dan satu kesalahan dan kifarahnya hendaklah ditanamkannya. Sampai teratur sekali ya. Kan dikambuh balik tempat-tempat apa nama yang dia ludah tu kena bersihkan betul-betul. Dan aku tu nak abang dosa orang yang meludah. Wallahu taala alam. Hadis ini riwayat muttafaq alaih, Imam Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih. Tuan-tuan, kita berhenti dekat ni tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi nombor 5 dan sampai nombor 11 berkenaan perkara makruh dalam solat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Rezekikan kepada kami agar kami melalui jalan yang benar itu ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah itu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkasar bahasa, tercukup masa lebih, minta maaf kelemahan sekali. Kita tutup majlis sekarang dengan kafaratul majlis dan surah An-Nas. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.